Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan dan puan, rakan-rakan Facebook dan juga follow page Mak Aminah Umar. Sekali lagi, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Saya juga memanjatkan banyak-banyak kesyukuran pada hari ini kerana kita diberikan satu lagi hari. Alhamdulillah diberikan satu lagi hari. Hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa, 20 hari bulan Oktober. 20 hari bulan Oktober. Alhamdulillah. Jadi kita ada lagi dalam sekitar hari 10 hari untuk menjelang tamatnya bulan Oktober, di mana bulan Oktober, November dan Disember ini merupakan 3 bulan terakhir, iaitu 90 harian terakhir untuk tahun 2020, yang merupakan tahun yang macam-macam situasinya pelbagai untuk kita, terutama dalam keadaan pandemik ini, di mana kita merasainya sejak bermula dari bulan Mac tempoh hari. Jadi sekarang ini orang kata kita dah masuk kepada bulan ke-10 ni, maksudnya Alhamdulillah masih banyak lagi perkara yang Allah takdirkan kita boleh buat dan kita boleh teruskan. Tak kira lah sama ada susahnya macam mana, senangnya macam mana. Ada yang orang kata keadaannya, kalau dalam bisnes tu ada keadaannya yang bertambah baik, ada keadaan yang bertambah buruk, ada keadaan yang sebenarnya blessings in disguise. Maksudnya ada banyak orang kata manfaat-manfaat dan kebaikan di sebalik semua perkara yang berlaku ini. Jadi apa-apa pun tuan dan puan, Alhamdulillah kita dapat teruskan. Jadi hari ini saya bawakan satu lagi bahagian perbincangan tentang dokumen dan perjanjian. Tentang dokumen dan perjanjian apabila kita menjalankan bisnes. Baik, tuan dan puan, dalam sesi FB Live yang terdahulu yang sebelum ini, kita ada banyak bercakap tentang proses-proses, tentang cara-cara, tentang perkara-perkara yang kita lakukan apabila kita menjalankan perniagaan, sama ada kita nak mulakan ataupun kita dah mula, sama ada kita nak buat yang baru ataupun kita nak baiki yang sedia ada. Jadi semua tu sebenarnya ada satu perkara yang orang kata binding it all together, yang meletakkan semuanya dalam satu kerangka, iaitu dokumen. Dan salah satu perkara dalam dokumen tu termasuklah perjanjian. Jadi sebenarnya tuan dan puan, macam FB Live semalam kita ada sebut tentang invoice, kita ada sebut tentang orang kata macam mana kita nak kutip duit, macam mana kita nak beritahu kepada klien kita nak masukkan duit di mana. Jadi sebenarnya semua itu adalah antara perkara yang kita dah bincangkan, yang mana kita tak sebut bahawa itu semua adalah sebahagian daripada dokumen. Maksudnya itu adalah sebahagian daripada dokumentasi yang kita ada dalam perniagaan kita. Saya juga ada sebut semalam tentang ada kalanya kita hantar invoice ataupun kita kutipan daripada pelanggan itu hanya meletakkan teks dalam WhatsApp. Itu pun sebenarnya satu dokumen. Kalau kita simpan, kena ada satu tempat yang kita simpan semua maklumat komunikasi itu, dan dia akan jadi satu orang kata dokumen yang kita simpan untuk rujukan. Itu yang very simple. Tetapi sebaiknya semuanya melalui orang kata perhubungan dan komunikasi rasmi yang lebih mudah kita retrieve, lebih mudah kita dapatkan semula, iaitu melalui email. Itu antara perkaranya lah. Baik, jadi yang pertama sekali saya terus nak mulakan kepada rakan-rakan Facebook yang masuk kemudian pun tak apa, kerana tuan dan puan akan tonton kemudian. Tetapi sekiranya kalau dapat join FB Live sekarang ni, boleh terus join. Jadi kita boleh adakanlah sedikit. Kalau tuan dan puan, sebab sekarang ni Alhamdulillah talian saya agak baik. Jadi bila keadaan talian tu baik, saya boleh nampak on time tuan dan puan punya komen tu, dan saya boleh respon immediately lah. Maksudnya respon seadanya lah. Dalam sesi FB Live ni, mana-mana yang sesuai kita akan respon dan kita akan jawab. Dia begitu. Jadi kalau tuan dan puan dapati perbincangan kali ini adalah mengenai documentation, dan perjanjian, ataupun kita sebut saya kontrak ke dalam mengusahakan, dalam menjalankan perniagaan kita. Tak kira sama ada perniagaan tu kecil tu tak bermakna bila kita mengaku bahawa kita ni bisnes kecil, minda kita kecil. Tak. Kita mengaku bahawa kita menjalankan satu bisnes kecil supaya kita sedar kita punya perancangan itu adalah berdasarkan keadaan semasa, tetapi kita ada satu orang kata visi yang clear ke mana kita nak pergi ke hadapan tu. Jadi tak ada isu. Cuma kita tak perlulah sentiasa sebut kepada orang, saya bisnes kecil, saya bisnes kecil. Tidak. Tetapi internally dalam konteks perancangan kita, dalam konteks penyusunan operasi, kita faham
faham bahawa kita adalah syarikat kecil, kita SME, apa-apa yang kita susun adalah berdasarkan keadaan dan status bisnes kita, itu saja. Alright, okay. Jadi meskipun saiz bisnes kita yang pelbagai, kita masih lagi perlu ada satu orang kata documentation. Apa-apa sahaja perjanjian ataupun dokumen yang diperlukan dalam semua proses perniagaan kita tadi, dalam perniagaan yang kita jalankan tu tadi. Jadi saya terus kepada kontennya. Jadi kepada tuan dan puan yang sempat masuk ni, boleh share supaya kita kata kita ada lebih banyak komunikasi, dan saya ucapkan terima kasih awal-awal terima kasih awal-awal kepada siapa yang dah masuk dan join itu. Jadi yang pertama sekali ada apa orang kata 5 bahagian. Ada 5 bahagian yang saya nak bawa pada hari ini, dan saya akan fokuskan kepada kontrak ataupun orang kata dokumen ataupun orang kata perjanjian kepada kerja. Perjanjian kepada kerja. Jadi perbincangan hari ini lebih sesuai kepada tuan dan puan yang menjalankan perniagaan berbentuk servis. Kalau tuan dan puan ada memberikan produk dan servis pun sama. Tetapi kalau tuan dan puan berniaga secara direct, katalah tuan dan puan direct terus jual barang ke apa, mungkin perkara ini boleh diaplikasikan, tetapi konteksnya mungkin sedikit berbeza. Okey. Jadi pertama sekali, katalah apabila kita kata kita nak buat perniagaan ataupun kita nak menjalankan transaksi dengan pihak-pihak yang lain, pertama sekali kita mesti buat sesuatu to protect ourselves. To protect ourselves mean to protect our business. Jadi to protect ourselves and to protect our business is through documentation. Jadi kita buat itu melalui documentation. Sebagai contoh lah tuan dan puan, bila kita kata kita ambil pekerja, kita bagi surat lantikan, kita bagilah syarat-syarat pekerjaan, kita bagilah semua-semua tu kerana sebenarnya kita nak protect. Pertama sekali sudah tentu kita nak protect diri kita dan syarikat kita, dan yang kedua sebenarnya untuk pekerja tu sendirilah. Itu bahagian dia, untuk dia protect diri dia, itu tugas dia. Kita sebagai business owner, tugas kita adalah protect diri kita dan juga kepada perniagaan kita. Dia begitu. Jadi apabila staff tu dah bekerja dengan kita, dia termasuk dalam kaedah protection diri kita dan juga syarikat kita, kerana mereka di bawah syarikat kita. Jadi kalau dalam konteks kita kata kita bercakap tentang service agreement, service agreement, ataupun kita kata saya setuju bagi servis satu benda kepada tuan, dan tuan pun setuju untuk menerimanya, maka saya akan keluarkan satu surat, satu agreement, sort of agreement. Jadi yang pertama sekali mestilah kita kata kita keluarkan satu letter of agreement. Letter of agreement. Jadi semua ni penting tuan dan puan. Jadi tuan dan puan kena pasakkan dalam fikiran, kita sebagai usahawan setiap kali ada apa-apa mesti ada agreement. Contohlah kalau kita kata kita nak sewa bangunan, sebelum kita confirm sekalipun kita ada satu dokumen nama dia letter of intent. Sepatutnya lah real estate agent tu sepatutnya ada satu orang yang menyatakan kita dah zahirkan niat kita itu untuk sewa bangunan tu. Kemudian barulah dia akan proceed kepada yang lain sehinggalah kita buat bayaran, ada receipt, lepas tu barulah ada orang kata rental agreement, ada prosesnya tu. Sama. Jadi macam kita pun sama. Katalah kalau kita ada service to deliver to our clients, with product or without product. If it comes with service, there should be a letter of agreement as simple as one piece or one page of A4. Dia mesti ada satu. Dia mesti ada satu. Jadi contohnya dalam simple letter agreement tu mestilah ada perkara-perkara yang kita persetujui. Apa yang kita persetujui kena ada dalam surat tu. Kemudian bila perkara tu dipersetujui, mesti ada. Maksudnya katalah kalau kita kata contoh tuan dan puan contoh katalah tuan dan puan bersetuju untuk ambil satu servis daripada satu syarikat service provider. Maka sebenarnya biasanya dia akan keluarkan satu letter of agreement yang akan ada attachment sekali dengan invoice. Jadi dalam tu biasanya dia akan sebutkan sekali berapa persetujuannya untuk apa, bila maksudnya bila tarikh nak deliver, bila nak kena bayar. Dia akan sekali letak dengan invoice tu. Jadi tuan dan puan, kita akan terima benda yang sama daripada orang dan kita akan keluarkan lebih kurang surat yang sama kepada orang lain. Sebenarnya tuan dan puan kena tengok semua servis macam tu. Semua servis macam tu. Kalau servis plus produk pun sama. Bila kita deliver produk, lepas tu apa kena buat, lepas tu servisnya macam mana, ada semua tu. Kalau dalam bisnes kita tak ada, kita kena adakan. As simple as one page of A4 paper, you should have one letter of agreement. Kena ada. Dengan semua klien. Jadi tuan dan puan, bila kita terima daripada orang, kita kena fahamlah bila dia kata bayar pada setiap 15 hari bulan, kenalah kita bayar. Barulah dia boleh deliver produk dengan servis. Janganlah kita tanya, bila nak deliver tapi tak buat bayaran. Kerana kita pun sama, kita akan hantar letter of agreement kepada klien kita dan kita tahu dia pun akan buat perkara yang sama. Tak bolehlah cakap bila nak hantar servis, bila nak buat servis, bila nak hantar produk tapi payment tak buat.
Jadi kena ada letter of agreement. Jadi tuan dan puan sebagai usahawan kena jaga benda ni. Ini adalah satu orang kata etika yang menunjukkan kita pun profesional, dan orang kata bila kita buat macam tu kat pelanggan, pelanggan pun akan faham bagaimana nak menjaga tahap profesionalism dengan kita tu tadi. Jadi katalah kalau ada isu, contoh dalam tu kata pembayaran mestilah dibuat 15 hari. Jadi katalah kalau kita tak boleh bayar kita tak boleh bayar, secara profesionalnya mestilah kita menjawab. Kita menjawab sama ada dalam email ke ataupun dalam mana-mana medium tu, kena beritahu. Saya memohon untuk membuat pembayaran pada 20 hari bulan. Walau bagaimanapun saya setuju dengan semua terma-terma yang ada di sini dengan mengambil kira pembayaran pada 20 hari bulan. Jadi pihak yang mengeluarkan invoice ataupun letter of agreement itu boleh buat adjustment. Dia macam tu. Janganlah langsung orang kata terus abaikan. Saya tak boleh lah commit 15 hari bulan terus tak nak. Padahal servis ataupun produk itu sangat penting untuk syarikat tuan dan puan. Jadi dia sama. Kita kepada klien treatmentnya pun macam tu. InsyaAllah klien pun kalau dia berinteraksi dengan kita, dia akan ada orang kata medium yang sama. The same wavelength of communication. Dan sebenarnya perkara ni standard apabila kita jadi pengurus dalam perniagaan, mana-mana jenis perniagaan. Jadi kita kena ada satu etika tu bila kita kata kita ada letter of agreement. Kalau ada variation, kalau ada perubahan, bawa berbincang, sekurang-kurangnya telefon. Mudah saja. Kalau tak telefon pun dalam email jawab semula. Boleh tuan dan puan. Jadi pertama sekali kita kena tahu, pertama sekali ada satu macam letter of agreement. Dalam tu mesti ada diberitahu tentang apa yang dipersetujui, apa terma-termanya, dan juga kita kata when, bila deliverables dia, bila nak kena bayar tu semua kena ada. Dan kita mestilah orang kata confident kita request for such document. Kita mesti confident. We request for such document kalau kita yang keluarkan kepada pelanggan, kita yang sediakan dokumen tu. Alright? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada satu terma juga yang kita sebut sebagai non-disclosure. Kalau tuan dan puan lihat ada beberapa video sebelum ni, tuan dan puan boleh scroll balik FB page saya ni, kerana ada beberapa video sebelum ni saya ada bercakap dan berbincang tentang private and confidential matters for your company. Jadi dalam perjanjian tu mesti ada non-disclosure agreement. Dalam tu ada terma. Dia bukannya ada satu agreement lain, tak perlu. Dalam letter of agreement tu sendiri kita boleh masukkan adanya terms yang berbentuk non-disclosure agreement. Biasanya apa yang ada dalam non-disclosure agreement tu adalah satu perjanjian ataupun satu jaminan ataupun orang kata satu garanti, di mana maklumat-maklumat rahsia di antara persetujuan kita berdua itu tadi, dua atau tiga pihak ataupun pihak yang berkenaan itu tadi tidak dibawa keluar. Tidak dibawa keluar. Kena ada tu. Jadi perkara-perkara seperti maklumat-maklumat orang kata berapa value contract, kan, berapa jumlah apa-apalah maklumat-maklumat, apa jenis servis, apa yang kita buat, semua itu sebenarnya perlu ada perlu ada satu orang kata terma dalam letter of agreement tu sebagai garanti bahawa ia tidak akan didedahkan kepada pihak-pihak yang lain, kerana dia akan membawa banyak perkara buruk sekiranya ia berlaku. Yang itu. Jadi kita pun sebutlah bila, mesti adalah dalam tu, bila non-disclosure agreement tu ada tempoh. Berapa lama kita punya engagement. Jadi dalam engagement itu ataupun dalam service period kita itu, mestilah ada orang kata perkara-perkara yang kita rahsiakan, perkara-perkara yang kita tak boleh kongsi dengan public. Okey, kepada yang baru masuk, saya ucapkan terima kasih baru masuk join. Dan hari ini kita bincang tentang kontrak, kontrak, dokumen dan perjanjian. Kita baru saja lepas bercakap tentang letter of agreement. Sekarang kita bercakap tentang perkara yang kedua, iaitu non-disclosure terms. Non-disclosure terms. Jadi kita mestilah juga ingat bahawa kita mesti orang kata ada satu respect ataupun ada satu orang kata etika untuk menghormati apa yang sudah kita janjikan tu tadi. Jadi bila kita letak sebagai kat situ non-disclosure agreement, bermakna ada perkara-perkara yang perlu dirahsiakan, yang perlu tidak boleh dizahirkan kepada pihak lain. Dalam perjanjian kita itu, dalam tempoh kita punya servis dengan klien ataupun dalam tempoh kita sebagai klien dengan service provider. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga boleh masukkan ataupun kita kena masukkan terma non-compete. Maksudnya non-competition. Bermakna, katalah tuan dan puan dengan saya ada ambil satu servis, maksudnya saya tak boleh ada competition dengan tuan dan puan dalam benda yang kita lakukan tu satu. Itu antaranya. Jadi contohlah kata macam kes saya adalah business advisor ataupun coach. Jadi katalah kalau tuan dan puan datang kepada saya, kita berbincang tentang satu perkara ataupun satu strategi ke satu idea bisnes, saya tak boleh compete. Maksudnya saya tak boleh buat benda yang sama. Tuan dan puan ada satu idea, saya pun buat juga idea tu, tak boleh.
Kita ada satu perjanjian yang macam tu. Jadi tuan dan puan kalau ambil mana-mana servis daripada servis provider ataupun tuan dan puan yang provide servis tu mesti jelas dengan benda tu. Jadi itu antara yang nilai yang saya tawarkan kepada klien-klien saya, kerana saya kata bahawa saya merupakan seorang business advisor yang fokus memberi business advisory kepada tuan dan puan, dan saya tidak menjalankan bisnes seumpamanya. Kalau tuan dan puan merupakan seorang bisnes dalam orang kata hartanah, sebenarnya saya tak ada pun bisnes hartanah tu. Adalah hartanah tapi bukan bisnes hartanah, dia macam tu. Jadi clear, tak ada kita tak ada orang kata the rights I don't have the rights to compete with you. Dia macam tu Okey, jadi yang keempat dalam letter of agreement tu juga, dalam perjanjian itu juga kita mestilah ada scope of work yang kita letakkan. Setakat mana kerja-kerja tu. Jadi kebanyakannya tuan-tuan dan puan, bila kita buat servis ataupun produk, contoh kalau kita tak letakkan terma, katalah sepatutnya kita janji produk A. Tiba-tiba bila kita dah hantar, kita servis, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I yang lain nak kena masuk. Padahal dalam kita punya perjanjian asal A sahaja, kalau ada B, C, D, E, F, G kena bayar lain sepatutnya. Tetapi kalau tak ada dokumen ataupun tak dimasukkan elemen ni, maklumat ni, maka tuan dan puan, kita yang akan rugi. Jadi contoh, kalau katalah kita punya scope of business advisory tu contoh to restructure ataupun tuan kata review the company structure, itu sahaja. Tetapi tiba-tiba tuan dan puan tanya pasal puan cakap pasal employment policy lah, pasal nak buat SOP HR lah, pasal nak buat SOP finance lah, dia tak boleh sebab skopnya itu. Kalau nak boleh, tapi a different additional service fee. Dia macam tu. Jadi bila kita letakkan dia punya statement of work ataupun scope of work tu, dia akan lebih fokus dan dia akan memberi manfaat kepada kita sebagai service provider dan juga kepada penerima ataupun klien kita tu, dia akan berlaku lebih adil. Jadi contohlah, kita bayar harga RM1 untuk aiskrim Malaysia kan. Jadi kita tak bolehlah nak makan aiskrim Magnum kerana kita bayar RM1 untuk aiskrim Malaysia, tetapi kita kita expect the quality, the look, the orang kata the taste macam Magnum yang satu tu harga RM10-15. Tak boleh. Jadi itu pun adalah satu etika dalam perniagaan ni, dalam bisnes. Tetapi kita sebagai service provider, kita sebagai usahawan, dalam konteks itu kita yang kena portray tu dulu, kita yang kena impose benda tu dulu kepada kita punya klien dan kita punya servis klientel kita. Alright? Okay. Dan seterusnya yang kelima, mestilah kita wujudkan satu formal contract. Jadi biasanya kadang-kadang tuan dan puan kalau macam formal contract ni biasanya digunakan oleh syarikat-syarikat yang lebih besar. Tetapi tak apa, walaupun kita syarikat kecil, kita masih lagi boleh adakan orang kata formal contract walaupun kerja-kerja berbentuk freelance. Jadi kontrak ini mesti dipersetujui, mesti ditandatangan, dah baca, dah faham. Kalau dipersetujui bahawa orang kata 4 jenis servis dalam tempoh 30 hari, maka 30 hari saja, selepas tu tak boleh. Tapi upon discretion, kalau kita kata pelanggan minta, puan boleh ke tak lanjutkan kepada 60 hari, atas persetujuan kita lanjutkan. Jadi bila kita ada formal orang kata formal contract ni tadi tuan dan puan, everything is legally binded. Jadi apabila legally binded, kita sama-sama menjaga keharmonian. Bukan hanya kita sebagai usahawan yang nak bagi servis kepada klien, tetapi klien kita juga tu akan menjadi seorang klien yang baik apabila mereka orang kata deal dengan mana-mana service provider yang lain. Kerana kita dah set satu a standard procedure when you take service. Jadi kalau dalam beberapa servis yang lain kita sebut sebagai agreement yang berbentuk service level agreement. Katalah contoh saya ambil seorang ataupun sebuah syarikat untuk menjaga, untuk maintain website. Tuan-tuan puan boleh visit www.noraminahomar.com kerana syarikat itu sebenarnya sedang maintainkan website saya tu, dan kalau tuan-tuan puan tengok kalau ia bagus, kalau ia elok, maka sebenarnya syarikat service provider itu sedang menjalankan kerja yang baik. They are doing a good job. Jadi kalau tuan dan puan perasan dengan keadaan itu, sebenarnya saya sendiri ada sign satu dokumen yang kita sebut sebagai service level agreement. A simple one, but it's good enough good enough to understand what are the service provided, what are my rights and what are their jobs, what my jobs, and the duration of service. Jadi dia lebih mudah untuk kita uruskan. Jadi kepada tuan dan puan yang sempat masuk tadi, perbincangan kali ini mungkin agak orang kata dia bukan berat, tapi dia agak boring. Agak boring
kerana dia melibatkan orang kata documentation, melibatkan perjanjian. Itu untuk satu konteks di mana konteks servis kita. Maksudnya kita sebagai usahawan kita provide servis kepada klien contoh. Ataupun kita sebagai usahawan kita ada produk yang kita tawarkan bersama servis kepada klien. Jadi dia kena ada satu agreement. Tak kira sama ada agreement tu berbentuk orang kata physical printed ataupun berbentuk orang kata secara online maksudnya dalam bentuk PDF ke apa, dia masih valid. Jadi mesti dipastikan bahawa apabila kita keluarkan dokumen, klien kita kena faham, dan apabila kita terima dokumen daripada orang lain, kita pun faham. Jadi terma-terma tu kita ikut, janganlah tiba-tiba kita pula buat hal. Kerana kita dah bersetuju, kita dah engage, kita dah buat bayaran, jadi kita kena faham selok-belok. Itu adalah antara orang kata a mastery level of a business owner. Apabila kita tahu bagaimana kita nak mengurus dokumen, bagaimana kita nak approach, bagaimana kita nak negotiate. Kalau kita ada isu macam mana kita nak negotiate, kalau kita boleh buat semua tu, maksudnya kita dah mencapai satu lagi tahap mastery dalam perniagaan kita tu. Tak kira lah sama ada kita ni usahawan yang memberi servis ataupun usahawan yang menerima servis daripada pihak lain. Dia mesti ada satu tu tuan dan puan. Apabila kita tunjukkan itu, bermakna kita juga sedang membina karisma, membina satu authority, membina satu orang kata leadership presence and skill sebagai seorang usahawan. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang sempat masuk, yang menonton kemudian pun saya ucapkan terima kasih kerana menontonnya semula. Jadi untuk itu insya-Allah sekali lagi kita sama-sama doakan keadaan semua sebab banyak sekolah sekarang ni ditutup. Memang dah PKP pun, tetapi ada banyak lagi sekolah-sekolah di negeri-negeri lain yang tidak lagi belum ataupun tidak ada PKPB ni diarahkan untuk ditutup juga. Jadi tuan dan puan, kita doakan yang baik-baik untuk semua. Semoga kita dapat melalui kesekian kalinya keadaan pandemik COVID-19 ini bersama-sama, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum.